Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Sairi. Okey, pada video kali ini saya akan membuat rumusan dan ulasan tentang kitab sirah yang saya peroleh, iaitu kitab sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Sebelum saya meneruskan dalam memberi rumusan tentang Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini, ingin saya memberikan sedikit bibliografi Ibnu Hisham. Nama penuh beliau adalah Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham. Gelaran beliau adalah Ibnu Hisham. Okey, beliau dilahirkan di Basra, Mesir, dan beliau wafat pada 833 Masihi. Okey, selain itu, beliau sangat meminati ilmu nasab, ilmu nahu dan ilmu sejarah. Yang terakhir, beliau merupakan generasi pertama ulama falah al-soleh. Okey, itu adalah sedikit bibliografi Ibnu Hisham. Kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini mengandungi 889 muka surat. Apa yang saya boleh membuat rumusan dengan kitab ini? Saya rasa kitab ini mempunyai penyusunan sejarah Islam yang sangat cantik dan tersusun. Selain itu, dengan kitab sirah ini saya dapat mengetahui tarikh-tarikh penting sejarah Islam yang terdapat dalam kitab ini. Seperti yang kita tahu, kajian sejarah tarikh-tarikh peperangan dan juga kisah-kisah sejarah Islam adalah bidang kajian yang sangat menarik. Tidak ramai yang cuba untuk melakukannya. Jadi, saya menggalakkan supaya masyarakat membuat kajian tentang tarikh-tarikh Islam ini kerana kita dapat menyusuri kisah-kisah hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab sirah ini sahaja, selain daripada kalamullah, iaitu Al-Quran. Dengan kita mengkaji tarikh-tarikh ini, kita akan dapat mengetahui sejarah dan perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka. Secara tidak langsung, apabila kita mengkaji dan mengetahui tarikh-tarikh penting ini, dapat membuatkan rasa cinta yang bertambah terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini mempunyai riwayat-riwayat, pendapat-pendapat yang terdahulu, dan dia membuat penceritaan dalam bentuk penceritaan yang menarik dan tersusun dalam sebuah kitab. Okey, seterusnya, apa yang saya dapat rumusan dalam kitab ini juga, kita dapat mengetahui kepribadian dan juga cara-cara kehidupan Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah hadapi dalam kehidupan dia. Baginda sangat terkenal di tanah Arab dan baginda juga didukung oleh Allah SWT. Dalam kitab Ibnu Hisham ini, kita dapat belajar ataupun memberi umat Islam pengajaran bagaimana Rasulullah menghadapi dugaan. Seperti yang kita tahu, baginda pernah dicaci, dimaki oleh kaum-kaum kafir. Jadi, dalam kitab Ibnu Hisham ini, apabila kita baca, kita mengetahui sejarah-sejarah Islam dalam kitab ini, kita dapat mengetahui bahawa Rasulullah hadapinya dengan sabar dan tenang, berdoa. Jadi, dia akan memberi kita sebagai umat Islam menjadi ikutan dengan sifat-sifat Nabi yang mulia ini. Seperti contoh, baginda Rasulullah SAW
sebarkan dakwah Islam di merata tempat. Jadi ia akan memberi pengajaran kepada pendakwa-pendakwa Islam di Malaysia supaya menjadi ikutan dan dapat memberi pengajaran kepada mereka supaya dapat menyebarkan agama Islam di Malaysia juga. Selain itu, kita dapat meneladani kehidupan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Apa yang Nabi Muhammad SAW lakukan, kita juga dapat pengajaran dan dapat lakukan dalam kehidupan seharian kita juga. Namun, dalam kitab Ibn Hisham ini juga terdapat unsur-unsur peramalan al-nasi' yang menyebabkan wujudnya pencanggahan dalam tarikh-tarikh yang dapatan kajian telah tertulis dalam kitab ini. Terdapat juga pencanggahan tentang tarikh-tarikh sejarah Islam yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Namun setelah diteliti dan untuk mendapatkan kesahihannya dengan pendapat yang rajih dan yang boleh diterima pakai, penyesuaian tarikh-tarikh tersebut hendaklah dilakukan dalam pengiraan hijrah yang terkini bagi mencari ketepatan tarikh yang sesuai. Dalam kitab sejarah Ibn Hisham ini terdapat 10 tarikh yang bercanggah dan mempunyai banyak pendapat dalam tarikh-tarikh tersebut dalam kitab Ibn Hisham ini. Jadi solusinya, saya menyarankan supaya pihak-pihak JAKIM ataupun Kementerian Pelajaran Malaysia, jika mahu mencari rujukan untuk membawa ke dalam silibus-silibus di sekolah, saya menyarankan supaya menyemak dan memastikan tarikh-tarikh tersebut adalah sahih, barulah kita membawa ke dalam silibus-silibus di sekolah. Seperti yang kita tahu, dalam silibus sekolah juga mempunyai peristiwa-peristiwa yang ada dalam kitab pendidikan Islam ataupun dalam kitab-kitab sekolah agama. Jadi untuk mengelakkan daripada banyak-banyak pendapat dan pencanggahan yang lebih berleluasa, saya menyarankan supaya pihak-pihak berkuasa yang berkaitan untuk mengkaji dan menyemak kitab-kitab seperti ini supaya lebih teliti dan lebih mengambil berat supaya memudahkan untuk pendakwa-pendakwa mendapatkan perkara-perkara yang sahih dan tidak membawa ajaran-ajaran ataupun tidak membawa cerita-cerita yang tidak sahih kepada khalayak ramai. Jadi jika kita dapat teliti dalam apa yang saya dapat teliti dalam kitab Sirah Ibn Hisham ini, terdapat pencanggahan tarikh-tarikh daripada kitab-kitab sirah nabawiyah yang lain. Akhir kata daripada saya, kitab sirah ini sangat bermanfaat dan banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada kitab Ibn Hisham ini, dan juga kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dari segi sirah dan juga peristiwa-peristiwa yang ada dalam kitab Ibn Hisham ini sangat banyak dan sangat menarik dan penceritaan yang sangat mudah difahami oleh semua golongan. Jadi saya sarankan supaya menggalakkan masyarakat umat Islam supaya mengambil berat dan mengambil tahu peristiwa-peristiwa, kisah-kisah Nabi supaya dapat dijadikan teladan dan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Malahan sejarah-sejarah dan kisah-kisah semakin
tidak diambil endah oleh masyarakat sekarang. Jadi haruslah kita ketengahkan peristiwa dan kisah-kisah Nabi ini dalam silibus-silibus di sekolah, ataupun memberi ceramah tentang peristiwa Nabi supaya masyarakat lebih tertarik dan dapat menambahkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri. Jadi itu saja rumusan saya tentang kitab Ibn Hisham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.